wa ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengisian-pengisian dan input-input yang kita dapat sepanjang hari dan sepanjang Ramadan yang sangat baik tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada beberapa perkara yang utama dalam Ramadan. Memanglah pengisian ini adalah perkara utama juga. Tapi dalam pengisian-pengisian ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2-3 perkara yang Nabi nak sangat kita buat tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ulama duk namakan bulan Ramadan ini dengan bulan yang macam-macam, bulan berkat, bulan pengampunan, bulan apa lagi bulan yang ada, bulan pengampunan, bulan sabar, bulan mendirikan tarawih dan macam-macam bulan yang dinamakan ulama, yang semuanya itu merupakan asas dalam Ramadan yang kita kena dirikan. Antara yang kita nak cerita hari ini tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan besar juga fadilatnya adalah tentang sabar. Sabar tarawih. Tarawih itu adalah yang paling utama lah dalam Ramadan. Ramadan apa yang paling utama? Tarawih. Bukan puasa itu sendiri yang paling utama. Yang paling utama adalah tarawih. Dan kemudiannya adalah sabar. Maka kata ulama, kita nak cerita sabar hari ni tuan-tuan, pengisian rohani. Sebelum ni duk kita cerita fakta-fakta. Tarawih ni apa dia? Sabar ni apa? Apakah Ramadan? Penuh fakta tuan-tuan. Hari ni kita nak isi hati dengan sabar. Maka kata para ulama, puasa itu satu riadah ataupun satu latihan tentang sifat sabar. Maka para ulama mengatakan as-siyamu nisfu sabri, kata ulama. Ataupun ada yang menyebutkan ia adalah kata Sayyidina Ali. Ada yang sebut adalah ia riwayat daripada sebuah hadis. Saya tak pastilah hadis tersebut. Cuma saya boleh sebut ini adalah kata-kata ulama, senang. Risau kalau ia menjadi sebuah hadis palsu begitu. Kata ulama, as-siyamu nisfu sabri wa jazaa'u sabri al-jannah. Siam itu, puasa itu adalah separuhnya. Separuh daripada bulan puasa, separuh ada daripada Ramadan itu adalah sabar. Wa jazaa'u sabri, dan ganjaran untuk orang yang bersabar itu adalah al-jannah, adalah syurga. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Saya baca makna je lah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bulan Ramadan ni bulan Quran juga kan, tambah baca Quran, boleh cari tuan-tuan. Surah Az-Zumar ayat 10 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah sempurnakan balasan bagi orang-orang sabar tanpa ada batasan. Ini tuan-tuan sabar yang pertama. Kenapa kita kena ada sabar? Cuma tuan-tuan yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar tersebut, ada 2 kalimah yang sangat menarik ketika kita sabar. Maka yang pertamanya, sabar itu dilatih ketika mana kita berpuasa. Ada kata yuwaffa, dari sifat wafa'nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkataan tersebut. Dan yang keduanya adalah bighairi hisab, tanpa batasan. Artinya Allah itu kalau membalas kebaikan, biasanya dia akan ada had dia berupa 10 kali lipat. Siapa yang solat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas zuhur, maka syurga untuk dia. Siapa yang zikir 33 lepas solat kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian cukupkan dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah ampunkan sebanyak buih di lautan. Siapa yang berjalan ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat dapat pahala umrah. Siapa yang angkat jenazah di Mekah dan Madinah, Allah beri 1 kirat pahala. Itu kan gandaan-gandaan yang Allah beri. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu pengkhususan untuk sabar. Allah tak bagi 10 kali lipat. Tapi Allah sebut dalam surah Az-Zumar tersebut tuan-tuan, Allah beri bighairi hisab. Allah beri tanpa ada limit, unlimited dan sempurna. Tiada batas dan takkan dikurangkan sedikit pun. Tuan-tuan, puasa ni lagi lapar, dia lagi emosi. Lebih lagi kalau orang yang puasa tu dia takrifkan dengan tahan lapar je. Aduh, lapar lah pula.
Jam pula, dah lah puasa kena ulang alik pula. Kadang bila bulan puasa ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada pula jadi ramai yang left group WhatsApp. Kan dalam surau tu, gaduh tuan-tuan pasal buka puasa. Left group. Jangkit pula kat Facebook, cari tempat nak komen seolah-olah kita ni, kita puasa dan kita jadi malaikat dah. Semua orang kita salahkan dalam Facebook, tuan-tuan. Agak kurang sesuai dengan pandangan kita block terus. Tak cukup kita tambah pula labeling orang tersebut. Dia nilah sekian, dia nilah sekian. Orang ni sekian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu puasa ini melatih kita sabar. Kalau kenyang, dia akan jadi malas. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia malas nak fikir, dia malas sikit. Malas nak layan sangat. Segala malas akan keluar. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kalau bab kenyang sangat ni, Sayyidina Abu Bakar dia marah sangat tuan-tuan. Marah sangat kat siapa yang perutnya buncit. Maaf sangat-sangat. Ni Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan yang marah. Sayyidina Abu Bakar, mahadha. Dia tengok perut sahabat yang agak-agak besar. Mahadha. Lepas tu sahabat tersebut, tuan-tuan yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut hadha ni'mah. Ini satu kenikmatan. Kan? Maksudnya dapat makan banyak. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ini bukan satu kenikmatan, tapi ia adalah suatu azab, kata Sayyidina Abu Bakar. Tuan tengok, terlalu kenyang, ia akan jadikan kita malas. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar marah sangat dengan orang yang perutnya buncit. Sehinggalah, sebab susahnya sabar ini, nak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Maka Allah beri dua keistimewaan dalam sabar. Yang pertamanya balasan yang tiada had bi ghairi hisab. Yang keduanya meletakkan sabar sebagai antara agenda utama dalam Ramadan. Sehingga dimaknakan puasa itu dengan imsak, menahan diri. Apa sahaja yang perlu ditahan dalam erti syariat, maka itu namanya puasa. Makan minumnya, nafsunya, tahan diri daripada berbuat apa yang dia fikir baik, sedangkan yang perlu kita lakukan adalah apa yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam banyak-banyak yang perlu kita tahan. Kata ulama, as-sawmu nisfuhu as-sabri, sabar itu lebih utama untuk ditahan berbanding yang lain. Bahkan bab sabar ini Allah puji banyak. Bukan setakat surah Az-Zumar tadi tuan-tuan. Banyak kita akan petik hari ini tentang sabar sahaja. Tambah-tambah. Ada surah Al-Baqarah sebut. Wabashiris sabiri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sabar ini bukan cuma bab disempurnakan pahala. Kalau kita bahas bab sabar ni tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Sabar itu bahkan menjadi suatu jalan untuk kita keluar juga daripada kesempitan selain daripada ibadah solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita petik tentang bab sabar hari ni. Apa kata Allah? Mintalah tolong dengan aku. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan juga solat. Artinya, kalau bulan Ramadan melatih kita lebih sabar daripada Ramadan sebelumnya, itu bermakna kita sedang menuju dalam pencarian jalan keluar dalam masalah kehidupan kita. Ramadan bulan Allah genggam hamba dia erat-erat. Datang satu sifat yang namanya sabar, Allah tambah dengan beri jalan keluar. Tuan-tuan, sabar sahaja. Manusia mana yang tak ada masalah? Kita wajib ada masalah. Itu memang janji Allah. Wajib ada masalah. Cuma masalah kita berbeza-beza. Ada yang masalahnya dengan masalah status, tak kahwin-kahwin dan sebagainya. Tak maaflah tuan-tuan. Tapi itu memang bermasalah untuk ada orang yang bermasalah dengan berat masalah tersebut. Ada orang yang bermasalah dengan pendapatan, kewangan. Lagi-lagi dalam keadaan yang barang semuanya naik habis dan servis kenderaan pun naik terlalu banyak. Tuan-tuan, akhirnya Allah beri jalan keluar. Allah janjikan jalan keluar. Keluar daripada masalah kerja, kewangan, keluarga, sakit, COVID. Yang janji Allah akan terus tertunai jika kita mampu sabar sahaja. Sebab itu, ulama bahagikan sabar Ramadan kepada 3 bahagian. Bahagian mana yang memerlukan kesabaran? Iaitulah kata ulama, sabar dalam puasa yang pertamanya adalah sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah ni sebab lapar lah. Lapar, dahaga, haus. Itu kan adalah satu musibah yang menimpa kita. Dapat tak sabar sebab
Sebab tak ada orang nampak kalau kita tak puasa, tuan-tuan. Ini musibah, kita sebut musibah ni tadi. Kita boleh lapar dahaga tapi kita dapat tak sabar tahan puasa lapar dahaga ni. Sebab tak ada orang pun boleh nampak kita puasa. Kita kalau tengok perempuan yang haid, perempuan yang period, ada tak tanda-tanda orang tersebut puasa? Tak ada, tuan-tuan. Semua nampak sama. Sabar dalam musibah. Sangat-sangat hebat. Sampaikan Saidina Ali ada yang kata, ada yang kata hadis lah. Ada yang kata ini adalah kata-kata Saidina Ali radhiyallahu anhu. As-sabru bil iman bimanzilati ra'si fil badan. Badan takkan hidup jika tak ada kesabaran. Atau bahasa kasar dia senang, tuan-tuan. Tak sabar ni tak ada otak. Seolah-olah kita Saidina Ali sebut. Maknanya orang tak sabar ni sampai tahap as-sabru bil iman bimanzilati ra'si fil badan. Sabar ni kalau kita bandingkan dengan iman, dia seolah-olah macam badan yang tak ada kepala. Seolah-olah begitu kata Saidina Ali. Maknanya tuan-tuan kata ulama, orang yang tak sabar maknanya batal iman dia sampai tahap begitu. Kuat sangat cerita bab sabar ni tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi batal iman itu adalah untuk peringkat-peringkat yang mu'arifin lah, yang arif lah, yang atas-atas. Orang awam macam kita tak batalkan imannya kerana tak sabar. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh-sungguh nak bagi innama kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar tadi, innama gabungan in dan juga ma, maknanya only, maknanya khusus. Sungguh dia je yang dapat, yang benar-benar disempurnakan pahalanya itu adalah orang yang sabar, unlimited, dia ghairi hisab. Kalau kita dia zalimi tapi mengeluh, Allah janji juga untuk orang macam ni, tuan-tuan, iaitu diberikan penerimaan doa dari dunia lagi. Tapi kalau kita sabar, kita akan diberi pahala. Pahala yang dipanggil unlimited. Bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab sabar itu tidak ada had masa, kata ulama. Tengok tuan-tuan bab sabar aje. Tapi kita tak pernah cerita bab sabar. Marah sikit balik, marah sikit kita rasa kita ego. Bila orang cakap cuba je lah minta maaf, tak boleh. Saya ada ego saya kena tegakkan saya punya apa tu Allah SWT, saya punya hujah. Tuan-tuan ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa orang yang sama buat kita. Kita jumpa tiap-tiap hari orang yang sama, akhirnya jumpa orang yang sama, ni hari tu pernah buat aku marah. Maka kemarahan kita akan kembali. Itu yang ulama kata, sabar ni tak ada had, tuan-tuan. Sabar ni tak ada had. Ada orang dulu-dulu berhutang dengan kita tak nak bayar sampai 10,000. Dah lah 10,000 tak bayar. Lepas tu 10,000 tu pula, tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dia merosakkan nama kita. Akhirnya cukup 12 tahun, 20 tahun jumpa orang yang sama. Tuan-tuan, kemarahan kita akan kembali. Jadi sabar itu tidak ada had masa. Kesalahan-kesalahan lama, memori akan tersingkap. Bahasanya begitu kan. Sabar ni pun unlimited. Menyebabkan pahalanya unlimited. Bahkan sabar bukan hanya berlaku pada perkara-perkara yang musibah. Rasa berat, rasa tercabar. Bukan, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya sabar ni menceritakan, sabar menceritakan amal pun termasuk dalam agreement yang Allah buat. Sabar menceritakan amalan. Maksud saya begitulah. Sabar untuk tidak menceritakan amalan. Minta maaf. Pun termasuk dalam agreement yang Allah buat tadi. Siapa yang sabar, Allah beri dia unlimited. Jadi orang yang sabar ni, sabar dia macam-macam. Sabar untuk tidak menceritakan amal pun termasuk dalam agreement yang Allah buat tadi. Bantu orang jadi berjaya. Kan kita buat orang jadi berjaya. Nak bagi tahu ke tidak? Ni dulu aku yang bantu ni. Tuan-tuan, ada tak dalam kita ni, dalam diri kita, bila tengok anak murid yang berjaya, dia anak murid saya ni. Dia jadi macam nak bercakap je, tuan-tuan. Dia macam nak keluar juga daripada mulut kita, tuan-tuan. Orang tu jadi kaya, doktor yang berjaya. Modalnya aku yang bagi ni. Dia tak nak cakap dalam hati, tuan-tuan. Ada. Kalau kita masih ada terasa sebegitu, maknanya kita ni masih belum mampu simpan rahsia. Kita masih belum mampu sabar dalam menceritakan amalan. Boleh je ceritakan untuk memperbesarkan nikmat Allah, boleh.
Boleh cerita, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, siapa yang boleh jamin tertulis padanya cerita tersebut ikhlas dan sabar dalam diri dia? Walaupun tak ada amalan yang dapat menandingi sabar daripada segi pahala. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setiap amalan boleh kita selitkan dengan sabar. Itu tuan-tuan. Nampak macam baik. Saya bantu dia sebelum ni, saya bantu. Tapi tuan-tuan, setiap amalan boleh kita selitkan dengan sabar. Yang mana sabar tu lebih besar pahala dia. Jangan ceritakan amalan. Banyak tuan-tuan sabar dalam sedekah adalah tidak menceritakan perihal sedekah kita sebagai contoh. Bahkan lebih daripada itu dia meletakkan Allah di hadapan. Alhamdulillah kan, aku termasuk. Dah lah dia beri sedekah. Dia tak ceritakan orang. Lepas tu dia letakkan Allah di hadapan. Alhamdulillah. Aku ini termasuk dalam orang yang membantu dia dalam mencapai kejayaan. Moga-moga manfaatnya sampai bila-bila. Duk cakap dalam hati. Dia letak Allah juga ke depan tuan-tuan. Berapa banyak pahala sabar ni tuan-tuan. Wah, kalau bukan saya confirm tak jadi ni. Ni kita ni tuan-tuan sekarang. Masalahnya majoriti macam ni. Lagi-lagi masalah yang kita amalkan, amalkan sikap tak sabar ni, ustaz-ustaz sendiri tuan-tuan. Masalah sabar ni tuan-tuan, kebanyakannya kalau kita tengok sebenarnya ustaz-ustaz pun tak mampu nak menahan. Dulu saya yang ajar dia. Kan ada orang anak murid datang salam, cium tangan. Saya tuan-tuan diajar untuk tarik tangan kalau orang salam. Sebab apa? Nak rasa sabar. Bukan saya yang jadikan dia berjaya. Saya ni macam ustaz-ustaz yang jadi kita panggil apa? Kalau dalam berlakon tu jadi pelakon tepi gitu kan. Tuan-tuan, sebab ustaz-ustaz banyak jadi pengharapan kepada manusia lain. Ruqyah pun dia, yang menipu pun dia. Ni ustaz tuan-tuan. Jadi orang puasa yang sabar, dia tak sebut dirinya berpuasa. Tak ingat ke kita kisah Abu Yazid? Sahabatnya mengatakan, aku ni tak pernah berbuka kecuali maghrib setiap harinya. Ni Abu Yazid tuan-tuan, ada kawan dia datang. Aku ni tak pernah berbuka kecuali maghrib dan setiap hari kecuali maghrib. Setiap hari dia puasa lah maknanya. Maka kata Abu Yazid ketika itu, kau dah pun berbuka. Sebab dia tak sabar. Dia tak sabar nak menceritakan amalannya, maka Abu Yazid kata, kau tak puasa pun. Sabar ni tuan-tuan. Puasa separuh sabar. Puasa bukan tahan dahaga sahaja. Idza qatala ahadukum aw syatamuh. Kata Nabi SAW, falyakul inni shaim. Kalaulah ada orang yang datang ahadukum aw syatamuh, yang maki hamun kamu, yang nak ajak gaduh, falyakul inni shaim. Katakan aku puasa. Bukan suruh cakap kat orang lain tuan-tuan. Aku puasa, bukan nak suruh cakap orang lain. Yang utama adalah bercakap dengan rohani yang diri kita ni sedang berpuasa. Ini sabar dalam berpuasa. Sampai tahap, kalau minta hujan pun tuan-tuan, syaratnya adalah dengan berpuasa. Sabar. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu milik aku. Cuba kita tengok tuan-tuan, ada ayat kedua daripada surah Al-Ikhlas. Allahus Samad, kan, kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Ayat kedua tuan-tuan. Allah yang tidak memerlukan. Apa erti Allahus Samad? Saya kena tanya dulu ni tuan-tuan. Samad ni dia susah sikit daripada yang lain. Kul huwallahu ahad tu senang. Allahus Samad lam yalid walam yulad pun senang. Apa makna Allahus Samad ni tuan-tuan? Allah yang tidak memerlukan selainnya. Tapi selainnya itu sangat memerlukannya. Memerlukan Allah. Allah tak perlukan solat kita. Tapi hambalah yang memerlukan solat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang seseorang hamba itu, jika ingin sabar, kebergantungan kepada Allah itu perlu lebih kuat dengan mencapai yang namanya Nur Somadaniyah. Somadaniyah ni somat tadilah, Allahus Somad. Bermula dengan puasa, maka kita mulai tidak memerlukan nasi. Tak perlukan nasi untuk sementara. Nur Somadaniyah, tidak memerlukan sesiapa. Itu ketika mana seseorang hamba itu berkurang kebergantungannya selain daripada Allah. Boleh faham tak? Itu bahasa tafsir yang agak tinggi sikit lah, Al-Imam Al-Ghazali punya. Seolah-olah kalau ada percikan somat dalam diri kita, sifat Allah, maka kita ni seolah-olah tak nak bergantung pada orang lain dah. Kebergantungan kita tu adalah pada Allah.
Ya, kita perlukan nasi, tapi nasi itu kita masih bergantung pada Allah. Masalah kita, nasi kita bergantung pada gaji, tuan-tuan. Hati ni bergantung pada isteri, bergantung pada suami, bergantung dengan tempat kerja, bergantung dengan ibu ayah. Maknanya, belum lagi masuk sifat as-samad yang kita baca selalu tu, tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca selalulah. Tapi sifat tersebut tak termasuk dalam diri lagi. Maknanya, belum ada cubaan bersabar dalam menetapkan hati untuk bergantung kepada Allah. Banyak sabar, tuan-tuan. Sabar untuk tetapkan hati pula kepada Allah. Cuba esok, puasa tu, tuan-tuan. Saya sendirilah. Puasa tu, niatnya kita ni, niatkan ingin berlatih sabar kerana Allah. Macam tu, cuba letak. Bukannya sebab diet. Ni saya sebut realiti ni. Ada orang puasa sebab nak diet. Jadi puasanya tu tak bererti. Sebab separuh puasa tu adalah separuh Ramadan itu adalah sabar. Bukan sebab nak diet, bukan sebab nak dapatkan kekuatan macam Nabi Daud alaihi salam. Kan? Ini bukan ajaran Islam lah. Nak puasa sebab nak dapatkan kuasa-kuasa dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Islam tak ajar manusia jadi sakti, jadi Superman, jadi Iron Man. Islam ajar kita menjadi manusia, menjadi hamba. Tengok kenapa Nabi SAW mengatakan, kenapa Nabi mengatakan kepada Sayyidina Osman, Sayyidina Osman ni kita panggil Zunurain. Zunurain ni maksudnya dia memiliki 2 orang anak Nabi kan, begitu kan, dia berkahwin dengan 2 orang anak Nabi. Seandainya kata Nabi SAW, aku ada putri yang ketiga, nescaya akan aku nikahkan dengan kamu, Sayyidina Osman. Kenapa begitu, tuan-tuan? Kata ulama' salah satu sebabnya adalah kerana penyabarnya Sayyidina Osman. Sabar juga, tuan-tuan. Sampai Nabi suka sangat sifat sabar. Sampai Nabi nak bagi anak ketiga pula pada Sayyidina Osman. Tengok, tuan-tuan. Bahkan umur Sayyidina Umar ni panjang, tuan-tuan. Kita cerita Sayyidina Umar sikit selit. Teringat begitu. Umur Sayyidina Osman ni panjang. Menjadi khalifah ketika mana umurnya lebih kurang 70 hingga 90 tahun. Begitulah. Kalau tak silap saya. Dia menjadi khalifah umur 70 hingga 90 tahun. 26 tahun pegang khalifah. Kematangan yang sangat luar biasa. Sabar dan matang begitu pun masih dibunuh lawan politiknya ketika mana membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Maka walaupun Allah tak sebut darjat orang yang sabar seperti yang lainnya, kan, khairukum man ta'allama Al-Quran, siapa yang baca Quran dia lah yang paling baik. Allah tak sebut sebegitu pada orang sabar. Khairun nas yanfa'uhu linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Tetapi kita dapat faham bahawa siapa yang sabar, Allah kurniakan padanya Al-Karam. Iaitulah yang mulia dan pemurah. Dek kerana murahnya hatinya menyandarkan terus semuanya kepada Allah. Dia sabar, tuan-tuan. Sabar tak ada sebab lain kecuali Allah. Tidak lagi bergantung kepada dirinya sendiri. Itu namanya sabar. Bahkan para ulama yang muqarrabin, yang rapat dengan Allah, dalam nak melatih sabar, sampai tahap mereka ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini membuat satu simpanan dalam kocik mereka. Tuan-tuan kalau nak tiru, tuan-tuan, saya ada masa saya buat perkara ni. Mereka ini kadang-kadang simpan satu ayat dalam kocik mereka. Simpan dalam kocik tu dia ada kertas yang terisi ayat. Ayat tu dah hafal dah. Mereka dah hafal dah. Setiap 1 jam dibaca. Iaitulah surah At-Tur ayat 48. Dia bukan azimat, tuan-tuan. Bukan jampi. Bukan kekuatan. Bukan. Ia sekadar nak melatih sabar. Ni guru saya minta saya buat sangat-sangat. Letak pen Nazim dalam kocik. Hari ni saya tak pakai baju yang ada kocik. Nazim letak pen dalam kocik, tuliskan surah At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmika rabbik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah terhadap keputusan Tuhan kamu. Sabarlah terhadap keputusan Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina. Kamu itu dalam pengawasan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sabar yang paling tinggi adalah sabar dengan sebab rasa diawasi. Sebab itu tulisan ini disimpan dalam kocik habis-habis. Sebab sabar dalam sebab
Sabar dengan sebab rasa kita diawasi. Nak tunjuk rasa diawasi pun merupakan suatu ujian. Nak tunjuk rasa diawasi itu pun merupakan satu ujian. Yang kalau kita amati dan fikir baik-baik, maka sabar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pun menjadi suatu sunnah dalam kehidupan. Nabi solat sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab Nabi rasa diawasi. Sebab Nabi rasa bersalah sangat. Rasa Allah tu sentiasa tengok, tuan-tuan. Sabar terhadap keputusan Tuhan kamu, kata Allah. Fa'innaka bi'ayunina. Kamu dalam pengawasan kami. Nabi rasa diawasi, Nabi solat sampai kaki bengkak. Maka ketahuilah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ini merupakan keistimewaan satu-satunya untuk makhluk bernama manusia. Kena faham, sabar ini dicipta khusus untuk manusia. Maknanya istimewa sangat sampai manusia je dapat. Tidak ada pada haiwan, bahkan tidak ada pada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pada batu-bata, apa lagi yang hidup dalam dunia kita, tuan-tuan. Dalam teknologi sekarang, robot yang dicipta, semuanya tiada kesabaran. Bahkan tiada kesabaran pada malaikat sekalipun. Fil ardi khalifah, kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ingat tak kisah tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah kata, aku nak jadikan satu khalifah di bumi. Maka malaikat ni, tuan-tuan, dia nak cerita kesabaran malaikat. Kenapa ya Allah nak ciptakan orang yang musnahkan, yang menumpahkan darah? Kenapa tak kami je yang jadi, yang turun mengimarahkan bumi, yang sentiasa berzikir terhadap kamu ni? Sikap malaikat ni, tuan-tuan, dia mendata saja begitu. Allah nak ciptakan, dia sekadar macam, kenapa cipta orang yang musnahkan? Kenapa orang yang tumpahkan darah nak imarahkan bumi? Kenapa tak kami je? Dia tak membantah, tuan-tuan. Dia tak ada, bukan sifat sabar, bukan, tak ada jealous, tak ada apa langsung, tuan-tuan. Dia sikap malaikat ni mendata sahaja. Bila disuruh marah, maka malaikat tersebut akan marah sampai kiamat. Siapa yang marah sampai kiamat, tuan-tuan? Malaikat penjaga neraka. Malaikat Israfil yang menarik nyawa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling kekal marahnya itu adalah malaikat yang menjaga neraka. Seram, tuan-tuan, malaikat jaga neraka ni seram sangat. Matanya biru, ada tanduknya, ada rantainya yang dibuat daripada api neraka. Suara mendengusnya itu sangat-sangat menakutkan. Banyaklah malaikat ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua akan sama-sama mendengar kisah-kisah itu di mahsyar dan sebagainya, tuan-tuan, nanti. Cuma kita mengharapkan sangat-sangat, kita tak nampaklah, tak jumpalah malaikat penjaga neraka. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu disuruh senyum, maka senyumlah dia sentiasa seperti mana malaikat Ridwan yang menjaga pintu syurga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalaulah malaikat turun mengimarahkan bumi, turun, tuan-tuan, terus tanam padi, tuan-tuan. Sebab malaikat ni dia tak ada sifat sabar. Imarah terus. Beza dengan manusia, tuan-tuan. Manusia ni dia ada sabar dia. Turun ke bumi, tuan-tuan, dia buat apa? Kalau kata tanam padi, 3 bulan lepas tu baru dia tanam. Itu sabar manusia yang salah lah. Tapi pengimarahan, sabar untuk dia imarah dengan kepenatan itu, dia ada sabar, tuan-tuan. Sebab beza malaikat dengan manusia adalah sabar rohani dia. Kita ada kesabaran seperti malaikat. Yang namanya sabar apa? Imam Ghazali sebut sabar madani. Sabar badani, minta maaf. Kita ada kesabaran seperti malaikat yang namanya sabar badani, iaitu sabar yang bermula daripada kemampuan kita pikul perkara-perkara yang berat sehinggalah kita mampu solat yang lama. Itu sabar badan, sabar badani. Tapi malaikat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada sabar dalam menahan keinginan, kerana keinginan itu terdorong dengan nafsu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang namanya sabar rohani yang hanya pada manusia. Mata kita, tuan-tuan, kita kalau boleh nak tengok yang cantik-cantik saja. Nafsu, tuan-tuan. Kaki ni
Kalau boleh kita nak sebaik Usain Bolt kan. Yang lari paling laju dunia tu kan. Nafsu tuan-tuan. Kaki ni kalau boleh kita nak tawan semua gunung-gunung sejarah. Saya nak naik gunung Sinai, saya nak naik gunung Jabal Uhud, saya nak naik Jabal apa lagi yang ada, Jabal Nur. Saya nak naik semua, saya nak tawan semua. Nafsu tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sabarnya banyak sangat. Ada sabar dalam menahan keinginan seksual, minta maaf. Tapi itu yang ada pada manusia. Wajib menahan untuk tidak meletakkan bukan pada tempatnya. Ada sabar waktu perang. Namanya berani. Maknanya dia sabar dalam menahan ketakutan dia. Kan orang serang dia takut tak tuan-tuan? Takut. Orang berani dia akan takut juga. Tapi sifat sabar dia dalam tahan takut lebih kuat daripada kita menyebabkan dia berani. Lepas ni boleh guna ayat ni tuan-tuan. Kalau rasa takut kan tuan-tuan kan. Takut je. Cakap dengan dia. Kau bolehlah kau sabar sangat dengan ketakutan kau. Aku tak sabar dengan takut aku. Tuan-tuan ni melihat Allah SWT. Sabar dalam perang adalah sabar yang dia itu boleh menahan ketakutan dia. Itu sabar juga tuan-tuan yang melihat Allah SWT. Sabar dalam menahan amarah. Banyak kan sabar tu. Sabar dalam menahan amarah sebagai contoh. Nak baling barang. Ditahan gitu kan. Nak baling barang tu tahan. Nak marah sampai baling barang tahan. Marah-marah keluar bawa kereta cari satu jalan lurus. Saya tak tahulah siapa pernah buat. Cari satu jalan lurus. Dia tekan kereta tu habis tuan-tuan. Sampai 210 dia bawa. Kerana amarahnya. Siapa yang boleh menahan tuan-tuan? Sabar dalam menahan amarah. Wal kaziminal ghaidh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sanggup tahan marah itu ada namanya. Iaitulah namanya itu Halimun. Itu kan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sanggup tahan marah itu ada namanya, iaitulah Al-Halim. Allah itu, dia sangat-sangat menahan amarahnya terhadap orang yang ingkar. Sabar sangat sampai sabar Allah itu Allah boleh beri juga kebaikan pada orang yang dia marah. Itu namanya Halim. Bukan nama orang Halim tu tuan-tuan. Kadang-kadang Halim ni nama je. Tapi dia pemarah juga. Tapi saya jarang-jarang jumpa yang namanya Halim itu pemarah. Serius. Serius kan macam berbual begitu kan. Serius. Sebab saya kawan-kawan saya ada yang namanya Halim ramai. Tapi bila namanya Halim, dia nampak lembut sangat. Jadi tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama, maka ada cadangan jugalah. Dulu saya mengajar di sekolah, kalau budak ataupun pelajar tersebut selalu sangat marah-marah cikgu sebagainya, saya tukar nama dia jadi nama Halim. Saya tukar. Mengharapkan Halim itu menyerap dalam diri dia. Maka kata ulama, Halim ini sifatnya adalah lebih atas daripada sabar. Halim adalah sifat yang lebih atas daripada sabar. Seperti kisahnya, sabarnya Sayyidina Maryam yang telah kita ceritakan sebelum ni dah. Orangnya pandai pidato, orangnya pandai bercakap. Keilmuan dia tak terbatas. Sangat-sangat hebat Sayyidina Maryam. Tapi bila datang ke kampung, orang duk cemooh, dia cakap dia macam-macam. Padahal dia boleh jawab. Tapi tuan-tuan, dia halimun. Bukan sabar lagi dah. Dia halimun. Dia boleh tahan marah dia. Halimun. Dengan sampai tahap dia tak bercakap langsung dan senyum sahaja tunjuk pada baby dia. Ini sabar tuan-tuan. Lebih atas daripada sabar. Halimun. Ada sabar yang lain yang kita namakan sabar menahan rahsia. Kalau rahsia itu manusia. Kalau rahsianya itu rahsia manusia, tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang duk meluah rasa pada kita, kan? Kadang-kadang ada orang yang kita panggil apa, Indonesia tu kita panggil curhat hati, kan? Ada orang duk luah rasa kat kita. Tuan-tuan, tahan perkara tersebut. Tahan itu, tahan cerita kawan tadi. Jangan diceritakan pada orang lain. Namanya sabar menahan cerita. Sabar juga. Sabar yang kita sama-sama senaraikan ini. Semuanya perlu ada di dalam bulan Ramadan. Sebab sabar itu separuh daripada puasa.
Tuan-tuan, tapi dek kerana lidah ni tak ada tulangnya. Dia tak ada penangkis, tak ada penahan, tuan-tuan. Maka siapa pun yang meluahkan rasa kepada manusia, kebiasaannya akan diceritakan semula. Walaupun kadang-kadang secara kiasan. Kan kita ni tuan-tuan, kalau orang dah cerita, adalah sikit cerita sebenarnya. Dia nak terlepas juga tuan-tuan. Sebab itu, luahan rasa itu jangan ceritakan kepada manusia dulu. Luahkanlah kepada Allah. Sebab dengan Allah bukan sahaja luahan kita itu menjadi rahsia, bahkan luahan itu menjadi sesuatu yang gaib. Gaib terus. Dan pasti Allah akan beri bantuan terus. Banyak lagi sabar yang boleh kita jadikan panduan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah kita ada sabar menahan kemewahan. Kita rasa nak beli, kita mampu sangat-sangat nak beli sebuah kereta Ferrari. Arus pula. Urus, minta maaf. Lamborghini Urus. Ferrari yang harganya itu jutaan ringgit. Jika ia bertujuan untuk membantu orang lain. Bertujuan untuk mengurangkan Allahumma salli ala Muhammad, mengurangkan perbelanjaan kita, maka boleh sahajalah, harus tuan-tuan, harus. Boleh je beli sebegitu, sekadar untuk mengurangkan cukai, supaya cukai itu boleh kita buat ataupun kita manfaatkan untuk kita sendiri akhirat nanti, kita sedekah pada orang lain sebagai contoh. Silakan. Tapi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia sabar menahan kemewahan, dia nak beli iPhone 14. Dia tahan tuan-tuan kemewahan tersebut. Dia beli yang bawah sikit, 11. Dia nak beli kasut Adidas. Akhirnya dia tahan tuan-tuan. Dia beli kasut yang namanya Adibas. Kan? Saya jumpa tuan-tuan ada 2-3 orang. Saya duduk sini. Saya kawasan saya ni kawasan yang penuh dengan kita panggil ramai orang yang kaya-kaya lah. Orang Melayu kaya-kaya. Datuk-datuk, Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya. Kalau tuan-tuan duduk dengan orang yang kita panggil menahan kemewahan tuan-tuan, kita sendiri akan rasa macam respect untuk ikut dia, nampak kesabaran dia. Saya sendiri ada orang terdekat saya yang sangat-sangat menahan diri dia untuk bermewah-mewah. Akhirnya dia gunakan duit dia untuk memberikan perbelanjaan kepada orang lain tuan-tuan. Setiap bulan dia buat dia ada list senarai untuk pemberian mana yang dia nak bagi. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Kalau di surau sini tuan-tuan, surau tempat saya bertugas itu, memang ada orang yang sentiasa bersedia untuk memberi. Maksudnya dia tak nak mewah. Sampai tahap ada seorang muda sangat tuan-tuan kat sini. Saya sangat respect lah dengan dia. Dia kata dia nak guna sangat iPad, dia kata. Dia macam satu keperluan. Akhirnya tuan-tuan, saya terkejut sangat. Sebab dia beli iPad tersebut, rupanya bukan untuk dia pakai, tapi dia bagi surau. Lala dia beli satu phone yang kecil, saya tak tahu jenama apa. Dia kata tak apalah, ini sekadar keperluan dia, sesuai dah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, dia cuba sabar tahan kemewahan. Yang kita panggil sebagai zuhud. Tapi siapa nak mewah silakan. Saya tak marah tuan-tuan. Cuma saya nak sebut, sabar dalam kemewahan ini ada kelebihan dia, unlimited pahala. Tapi orang yang membelanjakan harta dia untuk diri dia, keluarga dia juga ada kelebihan dia. Dua-dua ada. Cuma sabar itu lebih kuat dan lebih utama sebab dia unlimited. Sabar menahan kemewahan itu sentiasa ada. Sebab itulah dia unlimited. Sabar pun unlimited pahalanya. Sabar menahan kemewahan disebut sebagai zuhud, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kemewahan yang Allah tebarkan, Allah berikan kepadanya sedikit je. Dalam kemewahan yang Allah tebarkan dalam bumi, dalam dunia tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tebarkan kepada kita, kepada individu, kepada saya, kepada tuan-tuan. Kadang-kadang Allah tebarkan sedikit. Ada orang yang dapat sikit sahaja. Dan dia sabar tanpa mengeluh. Itu namanya qana'ah. Itu namanya qana'ah. Qana'ah kan? Itu namanya qana'ah. Sifat qana'ah. Dia rasa puas walaupun sedikit. Siapa yang ada sifat zuhud, maka dia wajib ada sifat qana'ah. Dia rasa puas dah walaupun sedikit. Siapa yang ada sifat qana'ah, belum tentu ada sifat zuhud. Tapi dia rasa puas dah walau sedikit itu dah cukup baik. Dan itu adalah sabar yang paling tinggi juga.
sabar dalam menahan nafsu. Itulah antara sabar yang kita boleh ceritakan, yang mungkin kita boleh lakukan. Paling-paling sabar tersebut kita lebihkan pada bulan Ramadan. Sebelum ni duk kita cerita je. Bulan, kita sebut dah sebelum ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, puasa ini bulan tambah sedekah, bukan bulan sedekah. Tapi bulan tambah sedekah. Puasa ni bulan baca Quran, bulan tambah baca Al-Quran, bukan bulan Al-Quran. Kita tambah satu lagi tuan-tuan dalam Ramadan kita kali ini. Bulan Ramadan adalah bulan tambah kesabaran. Dan listkan, senaraikan kesabaran-kesabaran yang perlu kita sabar. Pada bulan Ramadan je. Tambah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi tuan-tuan sabar dalam kenikmatan ni, banyak sangat. Sabar dalam kesusahan tu kita biasa nampak, biasa sangat. Tapi sabar dalam kenikmatan ini kita kadang-kadang jarang-jarang boleh lakukan. Sabar dengan kepintaran kita. Pantang orang bertanya sikit, kita tak boleh nak sabar. Kita nak tunjuk kita pandai, kita jawab tuan-tuan. Tak boleh sabar dengan kepintaran yang ada, tak boleh. Sabar dengan kehanseman, kan gitu kan. Sabar dalam kehanseman. Tengok kan, aku handsome tak? Tanya orang lain tuan-tuan. Sebab katanya, saya saja dia, yelah orang lain tak nak puji aku gitu kan. Ataupun sabar dalam kehanseman ni orang puji kita tuan-tuan dalam Facebook. Allah cantiknya dia, Allah cantiknya dia, puji-puji. Tuan-tuan, kita cakap apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT dalam tu? Kita cuma cakap apa? Kita cuma cakap, taklah, mana ada tuan-tuan. Itu semua trik tuan-tuan. Trik syaitan untuk menyebabkan kita ini bukan tergolong daripada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar apabila dipuji kecantikannya seperti itu begitu rupa, maka dia sanggup padam gambar dia. Sebab nak sabar dalam merasa handsome, merasa cantik, merasa jamal, merasa cantik sangat. Banyak lagi sabar-sabar yang lain boleh kita ceritakan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Ramadan, kita ada sabar dalam tarawih. Sabar dalam tarawih. Sabar dalam berdiri membangunkan rohani yang menghasilkan utaqa'u minan nar. Kita akan ceritakan nanti insya-Allah bab tarawih pula. Sabar dalam tarawih. Sabar untuk membangunkan rohani. Jangan begitu kan. Kalau orang lain tu dia, kalau malam-malam tu dia terlelap, maka kita ini cuba untuk qiyam, cuba untuk berdiri, menghasilkan utaqa'u minan nar, kata Allah kata Nabi SAW. Kalau dia sabar dalam tarawih, dia boleh tarawih sampai ada ulama sebut tarawih itu mesti ikut imam. Kalau imam buat 23, mesti buat 23 baru dapat utaqa'u minan nar. Sampai tahap begitulah. Tapi itu pandangan yang ganjil sikit. Boleh je kita buat 8, boleh je kita buat 2. Bahkan di Mekah hari ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu membuat 10 rakaat sahaja tarawih. Boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 8. Cuma Nabi itu buat di surau di tempatnya adalah 8. Tapi itu tak jadi perbahasan tuan-tuan. Jangan jadikan perbahasan. Buatlah seberapa banyak sekalipun, seberapa sikit sekalipun. Yang nak dihasilkan adalah bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita betul-betul beriman, wahtisaban, sungguh-sungguh mengharapkan satu yang namanya keampunan dalam solat tarawih kita, dalam kita berdiri tuan-tuan. Barulah menghasilkan kata ulama yang namanya utaqa'u minan nar, terlepas dia ni daripada neraka. Sampai kata ulama tuan-tuan dalam satu hadis, peringkat satu hadis lah, tapi ulama petik begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan Allah itu setiap malamnya Allah itu buat broadcasting. Kita panggil broadcasting kan. Kalau faham dah. Broadcast. Allah itu setiap malam dia akan buat siaran langsung, live. Setiap malam daripada malam-malam Ramadan, Allah buat satu broadcasting di atas kerajaan langit. Siapa yang mendengar tuan-tuan? Malaikat-malaikat duk dengar. Apa yang Allah buat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengumumkan malam ni siapa yang terlepas daripada neraka? Utaqa'u minan nar. Malam esok ni siapa yang terlepas daripada neraka? Setiap malam ada siaran langsung siapa yang terlepas daripada neraka. Tuan-tuan, gitu kan. Wah, para malaikat hari ni ada 1000 fulan.
Yang akan terlepas daripada neraka, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa. Itu siaran langsung di kerajaan langit, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bayangkan siaran langsung macam kita, tuan-tuan ya. Saya sebut siaran langsung supaya mudah faham lah. Sebab Allah itu zatnya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi jangan bayangkan Allah tu buat broadcast macam kita lah. Janganlah. Cuma saya nak sebut, itu keadaan Allah. Allah itu sangat nak galakkan manusia itu sabar. Sabar dalam tarawih terutamanya. Yang kita ceritakan sekarang ni. Sabar dalam tarawih itu sampai tahap Allah itu tiap-tiap malam dia melepaskan orang daripada masuk dalam neraka. Utaqa'u minan nar. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah, kata ulama, maka sabar itu sebenarnya khusus untuk manusia sahaja. Mudah-mudahan dengan sabar ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita berlatih untuk pandai berjalan rohani, berjalan badani ini, Allah berilah kita jalan keluar dah. Jalan keluar daripada kesempitan-kesempitan. Sebab itulah Allah beri janji, Allah beri jalan keluar untuk kesempitan. Bukan sekadar kesempitan masalah, tapi kesempitan-kesempitan yang belenggu kita. Kita rasa takut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sabar Allah beri jalan keluar untuk kita berani. Itu namanya sabar. Sabar ni Allah beri jalan keluar, jalan kesempitan, jalan kezuhudan, jalan qanaah, jalan rasa cukup. Yang semuanya itu, sabar itu, tuan-tuan, kalau kita capai zuhud, capai qanaah, capai semua kesabaran yang ada, capai halim yang kita sebut tadi, atas daripada sabar tadi, tuan-tuan, capai semua itu, pasti dan pasti dunia kita akan tenang. Bukan orang lain, tuan-tuan. Dunia kita seorang. Orang nak marah, orang nak langgar kita, orang nak marah, nak dengki, nak hasad dengan kita, semuanya akan kita balas dengan senyuman, seperti mana senyuman Nabi SAW. Sabarnya Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya Nabi balas dengan tangisan. Tapi tangisan itu dibalas dengan Allahumma gfirlil qawmi, kata Nabi SAW. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum-kaumku itu. Fa innahum la ya'lamun. Boleh jadi mereka itu tak tahu. Tangisan Nabi pun, tuan-tuan, penuh dengan kesabaran. Sebab itulah, tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah serap kita jadi orang yang sabar betul-betul. Yang sabar sehingga sabar semua yang kita listkan tadi, senaraikan tadi, sehinggalah kita mampu untuk capai yang namanya halim, sehinggalah kita mampu, tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan separuh daripada puasa kita. Itulah aku qauli hadza, mudah-mudahan tuan-tuan yang diberikan Allah, cerita kita hari ini memberi manfaat, memberi faham sabar itu apa dia. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya serahkan semula kepada Allahumma salli Muhammad, kepada bahagian sepatlah pengurusi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Itu ada yang begitu. Ya. Ada orang yang dalam mesej tu ada yang catatkan surah Az-Zumar. Terima kasih banyaklah, boleh kopi. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Ada yang membacakan tu. Itulah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah dia ayatnya. Insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Jika ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, silakan. Ya, silakan. Okey. Ustaz sebut 3 perkara tadi. Sabar dengan perintah Allah, sabar dengan larangan Allah, sabar dengan ujian Allah, kan Ustaz? Sabar ni susah lah, Ustaz, pada saya. Sabar dengan ujian ni, yang kadang bila kita diuji, sabar tu tak tahu pergi mana. Kenapa bulan Ramadan ni kita boleh bersabar, tapi luar daripada bulan Ramadan ni sabar ni tak sama? Apakah kerana di bulan Ramadan ni nafsu kita ni sedang berlapar, Ustaz? Baik, terima kasih. Itu soalannya. Itu soalan yang baiklah, Soalannya, kenapa Ramadan kita boleh sabar? Kenapa luar Ramadan tak boleh sabar? Begitu kan? Sebab Ramadan ni bulan sabar. Dipanggil gitu. Bukan Ramadan ni, bukan saya nak kata bulan Ramadan tu bulan sabar, syaitan kenikat. Tak. Sebab bulan Ramadan ni kita banyak sangat sabar. Banyak sangat sabar yang kita perlu tahan.
sabar makan, sabar tu, sabar ni, menjadikan sabar kita itu seolah-olah ada limit untuk yang lain. Itu sabar tu tuan-tuan. Gitu sabarnya. Jadi kalau kat luar tu sabar kita dah berkurang. Habis je Ramadan, sabar kita dah berkurang dah. Nak sabar kat mana lagi dah tak ada dah. Jadi sabar tu semua tempat dia berkurang, dia jadi tamak-tamak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama dia selitkan yang saya sebut tadi tu, kocik tu. Kocik tu sebagai peringatan supaya sabar ni tiap-tiap masa dia ada sabar, tiap-tiap masa. Sampai tahap tengok apa yang dicatatkan dalam yang saya sebut tadi, surah At-Tur tadi. Sabar apa yang ditetapkan? Sabar untuk terima ketetapan Allah. Sebab Allah tengok kita sampai tahap begitu supaya sifat sabar ni disibukkan dengan benda yang lebih penting. Tapi hari-hari lain kita kadang-kadang sabar kita tu kita tak sibukkan sabar. Jadi sabar kita itu akan berubah ke arah lain. Sabar ni dia ada sifat macam tu tuan-tuan. Kalau kita tak sibukkan sabar dengan perkara lain, dengan perkara yang tepat, dia akan pergi ke sabar tempat lain. Habis sabar tu akan hilang. Sebegitulah. Jadi sebab tu ulama dia cari juga cara nak sibukkan diri dengan sabar. Jadi bila sabar tu dah letak dalam diri, jadi dia akan istiqamah lah insya-Allah, dan hari-hari lain pun dia akan jadi mudah lebih sabar daripada Ramadan insya-Allah. Walaupun Ramadan ni memang dia akan jadi lebih sabar daripada biasalah. Dan tak nafikanlah sebab ulama sebut puasa itu sebahagian daripada sabar. Maknanya sabar itu ada kena-mengena dengan puasa. Siapa yang berlapar dia akan lebih mudah siapa yang berpuasa berlapar dia lebih mudah dalam bersabar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Moga-moga menjawab soalan tersebut. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jazakallah. Baik, jazakillah. Yang kedua, ada soalan lagi tu? Bagaimana nak bersabar ketika difitnah dan diaibkan Ustaz? Baik. Saya pernah cerita kisah Sayyidina Maryam sebelum. Kisah Sayyidina Maryam ketika mana difitnah dan diaibkan. Dia macam ni. Kalau ketika mana kita fitnah dan aib itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk kita balas on the spot, jangan. Ini saranan saya lah dalam kisah Sayyidina Maryam. Jangan terus jawab. Jangan terus. Sebab orang yang fitnah itu banyak sangat peluru dia. Banyak sangat backup saksi dia. Jadi, jadikan macam kisah Sayyidina Maryam. Diam dulu. Sampai tahap kita boleh kumpulkan kita punya bukti, asas fakta yang sangat kuat seperti mana akhirnya Nabi Isa AS yang jawabkan fakta tersebut, maka ketika itu kita kumpulkan dengan perasaan tenang. Jadikan orang yang fitnah kita tu, marah mereka tu dah mula tenang, kita kumpul duduk sama-sama, saya nak terangkan satu persatu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi sikap diam tu akan melatih diri kita untuk sabar dan bersedia untuk apa yang berlaku di hadapan. Itu kisah Sayyidina Maryam lah. Jadi sabar Sayyidina Maryam itu yang kita panggil halimun, lebih atas daripada sabar. Itu unlimited. Memang sabar ni dia memang unlimited lah. Sebab sabar tu dia sentiasa kena ada. Dia unlimited. Sebab perkara yang mendatangkan cabaran untuk kita sabar tu pun unlimited. Tapi tuan-tuan, pahalanya pun unlimited seperti yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang katakan macam kita bersabar tapi ada had dia. Maksudnya macam kita tak boleh terus sabar kan. Macam cara Ustaz kata tu macam orang buat apa pun tak apa, kita biar, kita sabar. Tapi adakah itu macam pendekatan yang betul? Dan soalan saya ialah sejauh mana kita perlu bersabar kan? Terima kasih. Faham. Baik, sama-sama. Saya bukan bermaksud kita perlu sabar terus, tak. Sabar itu bukan bermakna kita dipijak kepala, tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sabar itu kita menahan diri daripada melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Sebegitulah. Ataupun kita buat sesuatu yang istajil, sifat syaitan, tergesa-gesa sangat. Sabar ni dia cabar kita. Maksudnya perasaan berlawanan dengan sabar ni, marah dan sebagainya. Dia cabar kita untuk buat sesuatu yang tergesa-gesa. Sehingga kadang-kadang tergesa-gesa ini menyebabkan keputusan kita salah. Begitu. Jadi kita kena sabar dulu untuk cari satu keputusan yang tepat. Sebab tu tadi saya sebut kisah Maryam tadi alaihissalam. Kisahnya itu memang dia diam. Tapi bukan makna dia sabar terus, tak. Tapi dia cuba kumpulkan satu fakta yang kuat
supaya bila kita cakap semua orang diam dah. Oh, maknanya dia betul. Tu sabarnya tuan-tuan. Sabar memang bukan limit. Dia sabar yang ada limit tu saya tak setuju. Sabar ni memang dia perlu tahan sangat-sangat. Memang tahan. Tapi sabar itu tuan-tuan, kita perlu lepaskan. Tu limit yang kita panggil tu. Lepaskan dengan hikmah namanya. Itulah yang namanya halimun atas sabar tadi. Kita lepaskan halimun itu. Macam kisah Nabi Yusuf, betul. Kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, betul kan? Sabar itu tuan-tuan, bila kita lepaskan dengan baik, dengan hikmah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah di sekolah saya dululah, sebegitu juga tuan-tuan, bila kita lepaskan dengan hikmah, semua orang jadi nak berubah tuan-tuan. Datang, jumpa, minta maaf, saya nak berubah, boleh tak ajar saya, boleh tak jadi anak murid. Dia jadi macam kisah Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam, kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Akhirnya, awalnya orang cemuh dia, nak masuk kampung. Akhirnya tuan-tuan, bila dia sabar dan dia jawab dengan fakta, ditarik Allah Muhammad, Nabi Sayyidatina Maryam alaihissalam ditarik masuk ke kampung itu sebagai seorang yang paling mulia ketika itu. Kerana hikmah lah. Sabar dan dilepaskan sabar itu dengan hikmah. Itu perlu. Perlu lepaskan sabar tu, perlu. Maksudnya sabar tu memang ada had lah kita. Macam mana cakapnya, dia had tapi bukan had untuk kita lepaskan. Tapi had, maksudnya had itu perlu kita kawal supaya kita lepaskan dengan hikmah. Sebegitu. Moga menjawab soalan lah insya-Allah Puan Hamidah ya. Baik, terima kasih. Faham. Maksudnya dengan cara yang betul lah kan. Kita kena cari satu penyelesaian yang betul. Ya, betul. Okey, Sabar. alhamdulillah. Bukan terus tahan, bukan begitu. Jadi ada sabar yang perlu kita tak boleh nak lepaskan pun ada. Dan sabar yang tak boleh lepas ni ada. Sabar dengan dengan contoh dibuli dan sebagainya sampai kita tak mampu nak buat apa-apa. Jadi sabar sebegitu pun ada dan kita perlu luahkan juga dulu kepada Allah. Nanti Allah bagi jalan, jangan risau, dan perlu dilepaskan semula dengan hikmah nanti. Itu namanya kita panggil Allahumma salli ala Muhammad. Istikharah juga tu. Tapi istikharah yang bukan secara solat, tapi istikharah secara curhat ataupun meluahkan rasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam beberapa part sabar yang Ustaz kongsikan pagi ni, satu teguran pada saya pada part menceritakan amal sendiri. Saya terlibat dalam jalan dakwah dan sangat berminat, sangat suka berkongsi Ustaz. Saya minta Ustaz nasihatkan sikit macam mana cara untuk saya tak merasakan saya menceritakan amal sendiri bila saya berkongsi di status. Maknanya cara untuk berkongsi dengan baik tu tak menjadikan persepsi orang yang saya sedang menceritakan amal sendiri. Kita berkongsi kebaikan ni banyak persepsi Ustaz. Dia banyak datang rasa tu. Maknanya cara saya berkongsi tu saya nakkan nasihat Ustaz. Wallahualam. Terima kasih banyak. Baik. Sama-sama. Saya pun samalah terlibat. Saya sebut dah tadi. Saya kata ustaz-ustaz lebih utama dalam kes ni tuan-tuan. Kan, Ruqyah berjaya dapat keluarkan dia punya penyakit dia. Jadi kita ni jadi satu tumpuan tuan-tuan. Dia jadi macam, oi baik, dia lah paling, dia paling. Memang jadi satu tumpuan lah. Tapi dalam hal menceritakan kebaikan ini, dia boleh sebenarnya, harus. Tapi dalam menceritakan kebaikan ini, sejauh mana keikhlasan kita. Kalau kita tak mampu nak ikhlas, ada ulama ajar satu kaedah. Kita cuba meletakkan sifat kebaikan itu pada orang lain. Contoh, macam biasa diceritakan ustaz-ustaz lah kan. Kalau ustaz-ustaz ni sebenarnya dia yang buat kebanyakannya. Kalau Ustaz Zai terus kan, ustaz-ustaz yang dahsyat-dahsyat tu, yang sufi-sufi sikit tu kan. Kebanyakannya mereka yang buat. Tapi dia orang sandar kepada orang lain dulu. Saya ada jumpa seorang tu, dia macam ni. Dia ceritakan seolah-olah begitulah. Saya ni rapat dengan seorang tu. Jadi saya sangat terkesan dengan sifat dia tu dan saya nak sangat ikut perangai dia tu. Apa yang dicerita kepada saya? Ceritakan kebaikan-kebaikan itu. Boleh juga begitu, sekadar untuk kita sandarkan. Dia panggil idhaf kan, mudhaf. Kita sandarkan tu kepada orang lain kebaikan tersebut untuk mengelakkan diri kita ni ada rasa bangga, ujub dan juga tak ikhlas dalam penceritaan tersebut. Tapi kalau kita boleh jaga sifat-sifat tersebut, maka ia tak jadi salah. Sebab bila ceritakan ada masa pandangan orang kepada kita menyebabkan dia rasa nak berubah ikut kita. Ada masa begitu. Jadi perkara itu pun baik dan ada yang masa kita perlu sebut memang kita yang buat. Gitu. Moga memberi manfaat lah. Puan Azrina.
Ustaz, salah tak apa yang saya rasa ni sebab bila saya berkongsi jadual-jadual kuliah contoh, saya mendapat adalah teks daripada sahabat yang sampai ayat dia keluar macam ni. Masya Allah banyaknya kuliah kan. Serius lah, sempat ke hidup kira duduk dengan kuliah je. Saya dah jadi macam saya dah rasa macam ya Allah, betul ke cara saya berkongsi ni kan. Sebab sebenarnya orang dah pandang saya ni kau ya betul Acik duduk dengan kelas je macam tak payah tunjuk bagus sangat lah. Perasaan saya tu salah ke tak Ustaz? Masya Allah. Sampai saya dah takut nak letak perkongsian tentang kuliah. Oh gitu. Baik. Dia macam ni. Dia bergantung kepada diri kita. Sebab pujian terhadap kita itu bukan tanda kita tak sabar dalam menceritakan kebaikan. Faham kan? Orang puji kita, kita tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Siapa pun. Macam ulama-ulama lah. Pujian itu satu pemberian daripada Allah. Maksudnya memang Allah nak naikkan darjat orang tersebut dalam masa yang sama dan nak uji kita lah. Tapi dalam masa yang sama, Allah tahu dia memang betul-betul boleh bawa agama. Seolah-olah begitu. Jadi itu satu pujian yang baik daripada Allah sendiri. Cuma dia akan jadi ujian pada kita. Dan perkara tersebut tak termasuk dalam sabar menahan kebaikan. Itulah. Sebab bukan kita yang ceritakan. Kalau ada orang minta jadual boleh. Kita serahkan jadual. Ada orang minta dalam komen Facebook tu, Ustaz boleh minta tak jadual Ustaz punya kuliah. Saya senanglah dengar kuliah Ustaz. Dia tak menjadikan kita tak sabar dalam menceritakan amalan baik kita, tak. Itu kita, Allah memang beri jalan. Allah yang beri benda tu, yang sebenarnya percakapan kita ni daripada Allah, hazza min fadli rabbi. Allah beri kat kita. Kemudian orang lain terasa dengan percakapan kita tu, itu Allah yang berikan jalan tersebut. Tapi itu bukanlah menandakan kita tak sabar dalam menceritakan kebaikan kita. Begitu. Betul, syaitan pun bisik. Betul. Jangan share kebaikan. Ada masa begitu. Jangan share kebaikan. Jadual jangan share. Supaya orang lain tak dengar kuliah kita. Ada juga begitu. Sebab syaitan ni dia cheat sikit. Jadi kita kena pandai faham sikit. Sabar untuk tak cerita kebaikan tu macam mana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh menjawab saya rasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ada satu soalan lagi tu. Apa tu? Ustaz, boleh ke kita solat tarawih? Saya ada masa lagi ke ni? Banyak ni. Bolehkah kita solat tarawih? Minta maaf. Silakan Ustaz. Baik. Mengikut imam, setelah imam solat tarawih 10 rakaat. Maksudnya kita terlambat datang sebab ada aral yang melintang. Begitu. Salam, boleh solat tarawih? Boleh. Boleh solat tarawih ikut imam, tak ada masalah. Cuma saya nak pesan satu. Dalam mazhab Syafi'i, boleh. Yang kaedah ni boleh lah. Kita datang lambat nak solat tarawih, kita 2. Yang lain dah 8. Silakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh solat tarawih 4 rakaat 1 salam. Ini dalam mazhab Syafi'i batal solat. Ini penambahan lah. Moga-moga memberi manfaat. Itu cuma berlaku pada mazhab Hambali. Jadi siapa yang datang, contoh ada orang qada solat ataupun ada orang sembahyang isyak lambat, kita jadi makmum dia saja untuk sembahyang tarawih 4 rakaat terus 1 salam, ia adalah satu kesalahan dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Mazhab Syafi'i mesti 2, masna wa masna, 2 dan 2. Jadi silakan 10 rakaat pun boleh lambat, ataupun kita nak solat witir bersama dengan imam tarawih pun boleh. Dipersilakan. Ada orang panggil sini kita ustazah. Kebiasaan lah tu. Biasalah. Biasa kena macam tu. Jadi tuan-tuan, ustaz, saya rasa akhirlah kot. Saya takut terlanggar masa banyak sangat. Ustaz, sejauh mana tahap kena sabar? Bertahun-tahun hidup teraniaya, dipukul, dihina dengan kata-kata sesat, diludah dan kata-kata kesat, diludah sebagainya. Dia manusia ni dia tak sama tahap dia. Dia tak sama tahap kehidupan dia. Ada masa sejauh mana kita mampu sabar. Maksudnya kalau bertahun-tahun tu puan dah sangat-sangat bersabarlah. Begitu. Maknanya orang lain tak mampu sabar macam puan. Puan sangat hebat. Dan kena faham, sabar yang Allah bagi itu kenikmatan tu. Kenikmatan Allah bagi sabar sebegitu. Allah nak bagi unlimited. Jangan risau. Ada satu kesempitan yang Allah nak keluarkan daripada hidup puan. Kadang-kadang bukan kesempitan yang pukul hina, bukan. Kadang-kadang nak buat puan kesempitan, keluar daripada kesempitan yang lain. Sampai kadang-kadang kita pun rasa macam Allahumma salli ala Muhammad, kita rasa macam dah terbiasa dengan hina tu, kita rasa biasa sangat.
Jadi kita ambil satu pandangan yang sisi lain. Dia hina aku, maknanya memanglah cuba kita palingkan dengan sisi Allah tu. Hina ke aku dengan Allah palingkan sebegitu. Kan banyak nabi-nabi yang dihina juga. Nabi Muhammad kena baling di Taif. Nabi Muhammad kena ngutuk. Nabi Muhammad anak-anaknya 2 orang Ruqayyah dengan Ummu Kalsum kena baling dengan menantunya. Tak ingat kena baling dengan menantu. Dia tarik, dia baling pada Nabi. Nah, aku pulang balik anak kau. Macam mana hinaan kata-kata kesat pada Nabi SAW. Macam mana ketika itu Khadijah sampai tahap dia sabar tak nak cerita pada Nabi. Nabi tengah dakwah ni, jangan cerita. Dia kerana nak tahan sabar, nak tahan kena pukul hina tu tuan-tuan. Sabar tak? Sabar sangat tu. Sabar sangat. Sebab akhirnya ditukarkan kepada perkara lain, iaitulah sabar itu hanyalah kerana Allah, dan akhirnya dia pandang enteng je, macam tak ada apa pun dia orang ni, manusia boleh buat apa je, tak ada buat apa. Jadi sabar begitulah. Ada masa memang ada kehidupan manusia yang macam tu, sentiasa diamuk, sentiasa dihina, tapi akan ada masa kesempitan itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan kena ada usaha. Saya sebut sabar, tapi dalam sabar dia wajib terikat dengan usaha. Apa usahanya? Kalau kita dihina, aniaya, ada usaha untuk keluar daripada kawasan tersebut, supaya kita ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akhirnya sabar itu kita panggil limit kan. Kita hadkan sabar kita itu, akhirnya kita buat perkara-perkara yang luar biasa, luar daripada yang baik daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mesti dengan hikmah lah. Fikir betul-betul. Betul tak jalan aku ni? Istikharah betul-betul. Betul tak aku nak jumpa kumpul ramai-ramai? Istikharah baik-baik. Supaya jalan itu memang Allah yang beri. Kalaulah kita dah istikharah apa semua, Allah beri jalan yang sama juga, ada benda lain insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baik. Silakan Siti Hanim Ismail. Satu lagi insya-Allah khas ada last akhir. Saya nak tanya, saya ada bapa angkat, dia jaga saya daripada baby, dia tak ada siapa-siapa, boleh ke saya bawa dia duduk rumah? Satu rumah dengan saya dan suami. Kita cuba jaga aurat je, boleh ke? Bapa angkat duduk serumah, boleh? Boleh dengan syarat suami mesti ada. Tapi kalau suami tak ada, si isteri pun tak boleh duduk berdua dengan bapa angkat. Jadi dia leceh sikit. Banyak-banyak dia punya penjagaan tu banyak. Dia bukan sekadar aurat, dia kena jaga dari segi bab mahram tak mahram tu. Bukan sekadar bab sentuh tak sentuh, tapi dia bab pengasingan lah, pengasingan bilik, pengasingan. Dia kalau untuk bapa angkat, dia panggil apa? Dia tak ada rukhsah. Tak ada rukhsah macam Allahumma salli Muhammad, tak ada rukhsah macam Allahumma salli Muhammad, rukhsah aurat macam sepupu sepapat terdekat. Kalau saudara mara ni, kalau perempuan di rumah, dia ada rukhsah sebenarnya untuk dalam mazhab Syafi'i. Kalau basuh pinggan sampai tahap takut baju ni kotor kena sambal basah, perempuan boleh angkat sikit lengan dia. Angkat sikit lengan dia, dan aurat itu dimaafkan, termasuk stokin. Stokin pun dibolehkan dalam rumah sahaja ketika mana buat kerja. Tapi kalau dengan bapa angkat dia tak ada tu, tak ada rukhsah sebegitu. Jadi banyaklah benda yang kena jaga. Kalau mampu sabar, sabar lagi. Mampu sabar dengan untuk meraihkan begitu, silakan. Tapi banyaklah pengasingan bilik, terutamanya satu. Yang keduanya tak boleh berduaan, tak boleh ada 2 orang, mesti ada teman yang mahram. Mesti ada suami, ataupun kalau anak pun sebenarnya ada pendapat yang kata tak cukup lagi. Tak cukup kecuali anak tersebut sudah baligh. Boleh begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Moga menjawablah Siti Murziana begitu. Moga menjawab persoalan tersebut insya-Allah. Baik, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Sabar ni memang satu tajuk yang besar. Mungkin kita akan bincangkan lagi akan datang insya-Allah. Kita akan masuk siri kedua pula Ustaz insya-Allah. Dan saya rasa banyak sangat tentang sabar ni yang Betul. takkan habis topik ni Ustaz. Saya rasa kan. Okey, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Nazim atas pengerusian ilmu ya, dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudah duduk sampai ke akhir majlis ilmu ini, dan kepada penaja especially, terima kasih atas tajaannya. Dan insya-Allah semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan seterusnya kita tangguhlah dulu ya Ustaz majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Silakan Ustaz.
kita tangguh majlis kita yang bermanfaat hari ini insya-Allah dengan kafaratul majlis pengampunan dosa-dosa dan juga suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Terima kasih semua, juga sama-sama dan juga terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.